Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari Jumaat yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan perbincangan kita dalam tafsirul Quran di ruang udara IKIM FM, yang mana insya-Allah saudara kita membicarakan surah Al-Mujadilah bahagian yang kedua saudara. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dalam surah Al-Mujadilah ini kalau kita lihat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama maksud dia sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya, sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara, apakah aduan ataupun soal jawab yang diadukan oleh wanita ini kepada Nabi SAW mengenai suaminya? Perkara itu diterangkan dalam ayat yang kedua, iaitu apabila Allah Ta'ala sebut alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim inna ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Iaitu orang yang menziharkan istrinya dari kalangan kamu adalah orang yang bersalah kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta, dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi saudara, kalau kita lihat bahawa ayat ini, kalau kita melihat kepada sebab nuzulnya ataupun permulaan ayat ini, ayat yang pertama ini, apabila ianya dimulakan dengan qad sami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar qaulan lati tujadiluka, iaitu aduan wanita yang bersoal jawab denganmu, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-Mujadilah ini ia dimulakan dengan perkataan tujadiluka, iaitu jidal, berbalas pendapat. Yang kita sebut tadi bersoal jawab, tapi taklah sampai tahap pertengkaran, tidak, tapi bersoal jawab, bertanya yang berlaku antara seorang wanita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia mengadu perihal dirinya yang telah berdepan dengan masalah zihar dengan suaminya, iaitu suaminya telah menziharkan dirinya. Dan kisah ini saudara boleh kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan secara terperinci dialog antara wanita tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dirinya dizihar oleh suaminya yang telah lanjut usia, iaitu Aus bin Samit. Dan pada mulanya Rasulullah SAW menyatakan kepada beliau tidak boleh lagi bersama dengan suaminya akibat perkataan zihar tersebut. Sebab zihar ini
kalau dalam sebelum Islam pada zaman jahiliah, zihar itu merupakan cara yang paling dahsyat dalam menceraikan isteri. Lalu dalam zaman Islam tidak lagi berlaku zihar, sehinggalah ini kes yang pertama. Maka dengan sebab itu, Khawlah yang dia rasa tidak senang hati dan dia terus bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun jawapan Nabi tetap sama, kerana Nabi belum menerima wahyu daripada Allah. Jadi perkara pertama yang Nabi minta supaya dia tidak lagi bersama dengan suaminya. Setelah beberapa kali Rasulullah memberi jawapan yang sama, Khawlah juga dia mengadu kepada Allah, mengangkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harapan agar Allah memberikan keputusan terhadap masalah yang sedang dihadapinya itu. Dan tidak berapa lama lepas itu, saudara, Allah Ta'ala memperkenankan doa Khawlah dan turunlah ayat surah Al-Mujadilah yang kita membaca ini, yang membicarakan persoalan zihar dan juga penyelesaiannya. Jadi saudara yang dirahmati Allah, yang pertama sekali, kalau kita lihat dari sudut hikmahnya, apa yang kita boleh hayati daripada ayat yang pertama, iaitu betapa besarnya pemerhatian Allah terhadap urusan rumah tangga orang Islam, iaitu Allah Ta'ala mendengar dan memperkenan aduan wanita yang bersoal jawab dengan Rasulullah mengenai suaminya. Maknanya di situ dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala mendengar segala-galanya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Taala mendengar apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Khawlah. Walaupun diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa ketika mana Khawlah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Aisyah ada di balik pintu. Aisyah tidak dapat tangkap sangat apa yang disampaikan oleh Khawlah, sebab perkara ni dia rasa segan, dia malu. Dia sebut dengan begitu perlahan, namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah mendengar apa yang dibincangkan. Oleh itu menunjukkan kepada kita, saudara, bagaimana perbualan yang hanya berlaku antara Rasulullah SAW dan Khawlah, yang hanya didengari sebahagian saja oleh Sayyidatina Aisyah yang ketika itu berada dekat sahaja. Ada yang kata dekat balik pintu, dekat dapur dan sebagainya, makna dekatnya lah. Dan tetapi walaupun begitu, ianya didengari dengan amat diteliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala telah menurunkan penyelesaiannya pada ketika itu. Dan ada pandangan menyatakan penyelesaian ayat Quran turun pada ketika itu juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Khawlah ini. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di sini kita lihat bagaimana satu perkara yang menjadi satu pedoman pengajaran kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa juga yang berlaku dalam kehidupan kita. Hatta perbualan yang dibualkan bersama dengan isteri, di dapur ke, di rumah ke, dalam kereta ke, di mana saja, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Setiap tindak tanduk kita, kecil atau besar, semuanya dalam pengetahuan Allah. Malah Allah mengetahui setiap lintasan yang berada dalam hati kita. Maka di sini menunjukkan, saudara, bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita lihat juga bagaimana ayat ini memberi petunjuk bahawa setiap masalah yang berlaku dalam rumah tangga orang Islam, Allah amat prihatin dan menyelesaikan, memberi satu jalan penyelesaian melalui petunjuk agama yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi SAW. Maknanya dalam Islam ni tidak ada sesuatu pun yang tak dapat diselesaikan. Semua masalah ada penyelesaiannya. Dan satu perkara juga yang dapat dicontohi daripada wanita yang mengadu kepada Nabi, yang bersoal jawab dengan Nabi, nak tanya bab hukum hakam ini, menunjukkan beliau seorang yang boleh dicontohi oleh umat Islam, terutama golongan muslimah, yang mana beliau sangat berani, bersikap proaktif dalam berjumpa dengan Rasulullah SAW, mengadu masalah, dan dia juga mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan. Dan di sini menunjukkan bagaimana walau apa juga yang berlaku dalam rumah tangga, sesuatu itu dapat ada penyelesaiannya, iaitu apabila seseorang itu meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan pengharapan kepada Rasulullah SAW, maka pada ketika itu setiap masalah yang dihadapi akan ada dia punya penyelesaian. Maka tidak ada masalah. Yang masalahnya apabila seseorang itu dia tidak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, seolah-olah apa yang berlaku itu, kalau apa yang berlaku dalam rumah tangga itu hanya melibatkan rumah tangganya sahaja, tetapi dia tidak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang berlaku. Saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, dan ayat pertama ni juga kalau kita lihat antara sebab nuzul
ayat ini ialah sebagaimana yang kita sebut berhubung dengan seorang wanita yang dikatakan bahawa wanita tersebut bernama Khawlah binti Tha'labah. Itu yang disebut oleh para ulama. Namun begitu, berkata Imam Al-Mawardi, ada yang kata dia membawa pelbagai pandangan. Dia menyatakan Mawardi menyatakan Khawlah binti Tha'labah, dan dikatakan juga Khawlah binti Khuwailid, dan dikatakan juga bahawa nama-nama yang lain, iaitu ada yang kata bahawa ianya bernama Khawlah binti Samit dan sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya kalau kita melihat bahawa pandangan-pandangan yang dikemukakan ini sebenarnya ianya tidaklah bahawa penting nama sebenarnya itu, kerana ada pandangan mengatakan, Sa'labi kata berdasarkan daripada Ibn Abbas ianya Khawlah binti Khuwailid, tetapi ada pandangan yang menyatakan bahawa Sa'labah dan Khuwailid itu seorang bapa, seorang datuk. Jadi kadang-kadang seorang itu dinisbah kepada bapa, kadang-kadang dinisbah kepada datuk, maka ia bukanlah satu perkara yang sangat-sangat penting dari sudut nama itu, kerana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menyebut nama secara tepat wanita tersebut. Cumanya diketahui daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka dengan sebab itu kita lihat ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Zadul Masir, yang mana menyatakan bahawa ada pandangan kata nama dia Khawlah binti Sa'labah sebagaimana kita sebut tadi, yang ia riwayat Mujahid daripada Ibn Abbas, dan juga dikatakan juga oleh Akrimah, Qatadah, dan ada pandangan menyatakan Khawlah binti Khuwailid, dan ini juga daripada Akrimah daripada Ibn Abbas, dan ada yang mengatakan Khawlah binti As-Samit ianya daripada Aufa daripada Ibn Abbas, dan juga ada yang menyatakan namanya Khawlah binti Ad-Dalij yang dikatakan oleh Abu Al-Aliyah. Namun begitu saudara, tidak penting nama secara tepatnya, kerana apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ialah bagaimana peristiwa itu ataupun persoalan zihar itu yang berlaku di antara suami dan isteri, apakah dia punya penyelesaiannya. Maka dengan sebab itu, dan apabila ayat ini turun kepada Khawlah, adakah ia bermakna untuk Khawlah saja? Tidak. Kita menggunakan satu kaedah dalam memahami ayat Quran sebagaimana yang sering kita sebut juga, iaitu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab, iaitu pengajaran itu diambil dengan umum lafaz, bukan dengan sebab yang khusus. Walaupun diturunkan kepada Khawlah, tetapi tidak bermakna ianya berkaitan dengan Khawlah saja, tetapi ia berkaitan dengan seluruh manusia, seluruh umat Islam yang berhadapan dengan perkara yang sama. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pentingnya saudara, kalau kita lihat sebab turun ayat ini, sebagai kita sebut tadi, berdasarkan Khawlah binti Sa'labah yang dizihar oleh suaminya Aus bin Samit, yang mana dia berkata kepada isterinya, kamu bagiku seperti belakang atau sebagai seperti punggung ibuku, dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli bersama dengan isterinya sebagaimana dia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat jahiliah saudara, kalimah zihar seperti itu sama dengan menjatuhkan talak ataupun menceraikan isteri. Maka dengan sebab itu, bila mana dalam zaman Islam belum ada kes yang seumpama ni lagi, dalam zaman jahiliah, zihar bila seorang menyamakan isterinya dengan ibunya sendiri, tambah pula menyamakan satu part, satu anggota yang aurat, yang seolah-olah dia menyamakan itu, dia bertujuan nak menceraikan isteri dia. Kerana kalau dia menyamakan isteri dengan ibunya, bagaimana dia nak bersama dengan isterinya yang dianggap seolah-olah macam ibunya? Maka dengan sebab itu saudara, menurut dalam adat jahiliah, itu salah satu cara untuk melakukan perceraian. Namun begitu saudara, apabila ia berlaku kepada Khawlah, dan ia merupakan pakar pertama yang berlaku dalam kepada umat Islam setelah kebangkitan Islam, maka dengan sebab itulah Khawlah mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, berjumpa Nabi, bersoal jawab dengan Nabi. Maka Nabi menyatakan belum ada keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu riwayat menyatakan Nabi kata engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia atau bersama dengan suami kamu. Jadi di situ Khawlah masih lagi mendesak. Dia menyatakan, dia kata bahawa dia berulang kali mendesak Rasulullah tentang keputusan yang sebenarnya. Maka dengan sebab itu saudara, lepas daripada itu barulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala ini.
Apapun saudara, diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumberkan daripada Aisyah menyatakan bahawa Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu, aku mendengar Khawlah binti Sa'labah mengadu tentang suaminya iaitu Aus bin Samit kepada Rasulullah SAW, akan tetapi aku tak mendengar seluruh pengaduannya. Khawlah berkata, masa muda aku telah berlalu, perutku telah kerepot, aku telah tua bangka dan tak akan melahirkan anak lagi, sedangkan suamiku menzihar aku. Jadi maknanya di situ Khawlah dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersoal jawab atau bertanya kepada Nabi SAW hinggalah turunnya ayat surah Al-Mujadilah ini, ayat 1 sampai ayat 4 yang menceritakan secara terperinci tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum zihar. Saudara yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita nak lihat dengan lebih terperinci sedikit, siapa itu Khawlah yang mana suaranya, doanya didengar hingga ke langit ketujuh, yang arti kata Khawlah ini doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Insya-Allah kita untuk mengetahui siapa Khawlah itu sendiri, insya-Allah kita akan bicarakan, kita akan bincang pada siri akan datang dengan izin Allah Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.